Penulisan merupakan salah satu cara penting untuk berkomunikasi. Kemahiran menulis merupakan komponen yang penting dan terkandung dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu. Penulisan merupakan hasil daripada proses berfikir. Penggunaan wacana pula dalam penulisan terutamanya bahasa Melayu adalah penting bagi menghasilkan penulisan yang berkualiti tinggi. Kegagalan murid dalam mempelajari sedikit sebanyak tentang wacana juga boleh menyebabkan kegagalan dalam menghasilkan sebuah penulisan yang kritis. Permasalahan kemahiran menulis dalam kalangan pelajar wujud apabila mereka tidak dapat mengembangkan idea dengan baik. Sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran menulis, maka proses pengajaran dan pembelajaran dianggap tidak berjaya. Antara isu yang terjadi dalam proses PDP Bahasa Melayu adalah pelajar menengah atas mengalami kesukaran untuk menguasai subjek penulisan kerana kekurangan idea untuk mengekspresikan dan mengembangkan idea yang dapat menarik minat pembaca serta lemah dalam penggunaan bahasa-bahasa yang kritis. Maka, pelajar tidak dapat menjana dan mengembangkan idea-idea yang menarik ke dalam penulisan mereka. Antara kesukaran lain yang pelajar sering hadapi ialah kesukaran untuk menulis di bahagian perenggan isi disebabkan mempunyai kemahiran bahasa yang lemah. Pelajar perlu mahir dengan menggunakan wacana serta mengetahui unsur-unsur koheren dan kohesi bagi membantu menghasilkan sebuah penulisan yang efektif dan kritis. Teori yang digunakan bagi membantu pelajar adalah teori sistem linguistik fungsional atau Systemic Functional Linguistics (SFL). Teori sistem linguistik fungsional ini dipelopori oleh Michael Halliday yang mengkaji bahasa melalui pendekatan fungsi semantik. SFL adalah sebuah pendekatan untuk linguistik yang menganggap bahasa sebagai sistem semiotik sosial. Teori ini adalah untuk memahami pembinaan teks melalui analisis teks yang melibatkan budaya dan konteks sosial. Struktur bahasa dan makna bahasa dipandang sebagai satu kesatuan hubungan dengan faktor sosial dan budaya di mana bahasa itu digunakan. Terdapat 3 fungsi bahasa menurut teori linguistik sistemik fungsional SFL ini. Yang pertama adalah ideasional, iaitu bahasa sebagai lambang dari pengetahuan dan pengalaman penutur sendiri. Memfokuskan kepada isi atau ujaran penutur bahasa. Yang kedua adalah interpersonal, iaitu di mana bahasa sebagai lambang dari hubungan interaksi manusia. Fokus pada kegunaan ujaran, perubahan struktur perkataan yang digunakan, ekspresi dan juga sikap dari penutur. Dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial yang membelakangi bahasa. Yang ketiga adalah tekstual, iaitu di mana kemahiran menyusun elemen menjadi satu kesatuan bahasa yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Fokusnya adalah bagaimana teks disusun sehingga susunan tersebut mampu menyampaikan idea penutur kepada orang lain. Antara isu berasaskan teori sistemik fungsional linguistik yang pertama adalah bahasa. Bahasa terdiri daripada 5 tingkat iaitu fonetik, leksikal, morfologi, sintaksis dan juga semantik. Yang menjadi unsur dalam fonetik adalah fonem, yang menjadi unsur dalam morfologi adalah morfem, yang menjadi unsur dalam sintaksis adalah kategori sintaksis dan yang menjadi unsur dalam semantik adalah kategori semantik. Yang kedua adalah bahasa, iaitu merupakan bahagian dari penggunaan bahasa. Bentuk bahasa berupa tulisan atau ucapan. Merupakan kumpulan dari makna-makna yang dihubungkan dengan konteks atau situasi di mana bahasa itu diaplikasikan. Terdapat beberapa jenis teks iaitu naratif, anekdot dan prosedur. Yang ketiga adalah konteks atau situasi di mana keadaan atau kondisi yang melatar belakangkan penggunaan bahasa. Perbezaan konteks yang mengiringi bahasa akan membawa perbezaan makna terhadap bahasa. Variasi bahasa sangat dipengaruhi oleh konteks di mana bahasa itu digunakan. Seterusnya adalah analisis dalam meningkatkan tahap penulisan karangan pelajar. Berikut adalah dapatan yang telah saya temui dalam artikel
yang telah dipilih, iaitu berdasarkan analisis didapati bahawa untuk memulakan ayat, murid memanfaatkan sebanyak 60% tema tidak bertanda dalam penulisan karangan seperti kata dan frasa. Manakala tema bertanda yang dibina oleh murid adalah sebanyak 35% menjadi pilihan murid sebagai kaedah memulakan ayat. Seterusnya adalah aplikasi tema dalam membantu meningkatkan tahap penulisan pelajar. Konsep tema. Tema adalah merupakan bahagian ayat yang sudah diketahui atau sekurang-kurangnya jelas dalam situasi yang telah dimaklumkan lebih awal oleh pewacana. Bahagian ini dikenali sebagai maklumat lama. Tema juga berfungsi sebagai titik tolak mesej. Rema pula adalah bahagian ayat yang mengandungi mesej sebenar yang mahu disampaikan oleh pewacana. Dalam menganalisis kewujudan tema, Halliday membahagikan tema kepada dua ciri utama iaitu tema tidak bertanda dan tema bertanda. Tema tidak bertanda dimulakan dengan kata nama atau gugusan kata namaan. Tema ini mengikut hukum tata bahasa formal. Dalam erti kata lain, dimulai dengan pelaku iaitu subjek. Seterusnya adalah proses iaitu kata kerja dan sasaran atau objek ataupun keterangan. Yang kedua adalah tema bertanda, mempunyai struktur yang berbeza. Prosesnya seperti penyengsongan dan sasaran objek iaitu pasif akan menjadi tema. Tema ini terbina melalui kata kerja, kata sendi, kata bantu dan kata hubung. Bagi tema tidak bertanda, berdasarkan analisis tadi, didapati bahawa murid membina ayat dengan unsur kata nama sebagai kata utama dalam binaan ayat permulaan murid. Binaannya lebih mudah difahami berbanding ayat yang dimulai dengan unsur kata kerja. Binaan ayat dapat memenuhi hukum tata bahasa formal iaitu subjek mendepani unsur yang diterangkan. Yang kedua adalah tema bertanda. Tema bertanda juga menjadi pilihan murid sebagai kaedah memulakan ayat, iaitu penggunaan kata sendi atau kata kerja menjadi unsur ayat lebih memudahkan murid. Dalam erti kata lain, murid memulakan ayat dengan kata kerja atau kata sendi yang kebiasaannya di belakang ayat kini mendepani ayat. Seterusnya adalah prosedur dalam membantu meningkatkan tahap penulisan pelajar, iaitu penggunaan strategi pembelajaran Jigsaw 2. Penggunaan strategi pembelajaran Jigsaw 2 dalam membantu meningkatkan tahap penulisan pelajar. Penglibatan murid secara aktif dalam proses PDP dimulakan dengan ahli kumpulan akan menyumbangkan sekeping fazal yang berupa maklumat untuk dikongsi bersama murid yang lain. Memerlukan komitmen daripada setiap murid dan guru. Setiap murid yang berada dalam kumpulan Jigsaw memiliki kepakaran masing-masing. Murid akan berbincang dan memahami topik yang diberi dalam kumpulan kepakaran mereka. Setelah mereka berbincang dalam kumpulan kepakaran masing-masing, mereka akan kembali kepada kumpulan Jigsaw masing-masing untuk berkongsi maklumat dengan ahli kumpulan sendiri. Pelaksanaan aktiviti ini akan dapat meningkatkan ketelitian serta kepekaan semasa proses menulis karangan di mana karangan yang baik dan berkesan memerlukan banyak proses pengulangan serta penambahbaikan dengan menggabungkan idea-idea utama dengan idea sampingan yang diperoleh daripada bacaan serta perbincangan dalam kumpulan Jigsaw tadi ataupun kumpulan pakar. Kesimpulannya, penggunaan teori sistem linguistik SFL dari segi konsep tema dalam membantu meningkatkan tahap penulisan pelajar adalah sangat berkesan, iaitu teori ini menjelaskan bagaimana bahasa itu berfungsi sebagai sebuah sistem yang lebih mengutamakan pemberian ciri-ciri dari bahasa tertentu serta variasinya. Teori ini sememangnya sangat membantu pelajar untuk mengembangkan idea dalam menghasilkan sebuah penulisan yang lebih kritis, gramatis dan juga efektif. Penggunaan Jigsaw 2 telah dapat membantu murid untuk memperoleh kemahiran seperti peningkatan berfikir, lebih memahami, mengingati, berkeyakinan, mudah berinteraksi dan menjadikan proses PDP lebih menyeronokkan serta membantu murid menghasilkan
karangan yang lebih baik sekaligus meningkatkan pencapaian akademik murid. Berikut adalah merupakan rujukan yang digunakan dalam penghasilan tugasan ini.